Aku tak boleh terima apa yang kau dah buat. Operasi ni ku tak kacau sebabkan korang. Safe house tu dah tak selamat. Kau pun tahu kan? Tempat tu dah pernah dipecah masuk. Apa kau arahkan budak-budak Maria untuk pantau tempat tu? Tuan ingat tak yang Tuan cakap pasal ada more dalam organisasi kita ni? Ya, kenapa? Ya. Kami berdua sedang siasat perkara tu. Bagus. Itu dia sedikit abang kata tu sedutan drama bersiri yang dinamakan sebagai risiko ataupun risiko. Nak kena dapatkan sebutan yang betul. Kerana kita akan bercakap tentang drama bersiri kerjasama RTM dan SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, yang akan mula disiarkan pada 31 Ogos ini, yang mengisahkan pasukan siasatan bernama Risiko tadi, dan tentu saja melibatkan kes-kes berkaitan jenayah rasuah. Ya, jadi kita nampak barisan pelakonnya tadi, dan antara pelakonnya berada dengan kita pada ketika ini, dan tentunya kita nak perkenalkan terlebih dahulu pengarah bahagian pendidikan masyarakat SPRM, Datuk Syamsun Baharin bin Muhammad Jamil. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, dan tentunya kita nak lalukan kehadiran pelakonnya Namron bersama dengan kita pada pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, nama paling awal yang kita terangkan tadi, Namron. Maknanya watak utama. Kalau diikutkan tadi tengok tu macam rambutnya panjang lagi tu. Bila agaknya rakamannya dibuat ni? Rakamannya sebenarnya tahun lepas. Masih barulah. Taklah lama sangat. Tahun lepas kita shoot. Dan tahun ni kita on air lah. Tak lama sangat lah. Tapi sekarang ni abang dalam karakter ke tidak? Dalam karakter. Macam risau juga ni. Tiba-tiba bersilat kan je. Main-main. Nak tanya dulu lah. Mungkin latar belakang tentang drama ini sendiri. Datuk M, kerana kita lihat ada orang kata aktiviti yang agak giat jugalah dalam menyebarluaskan mesej pencegahan rasuah menerusi bahagian pendidikan masyarakat ini sendiri. Jadi fungsi bahagian pendidikan masyarakat ini sebenarnya apa, Datuk? Memang sebenarnya di bawah akta kita, fungsi bahagian pendidikan masyarakat itu salah satu bahagian yang ada dalam SPM ni adalah untuk mendidik masyarakat tentang bahayanya rasuah, dan dalam masa yang sama juga untuk mendapat sokongan dan memelihara sokongan masyarakat dalam usaha-usaha memerangi rasuah. Jadi dalam usaha untuk kita mendidik itu, kita menggunakan pelbagai medium yang ada, termasuklah kita mengadakan usaha sama dengan RTM untuk menerbitkan drama-drama yang berkaitan dengan rasuah, supaya mesej berhubung dengan isu-isu rasuah ni dapat kita sampaikan kepada masyarakat. Okey, menerusi 13 episod untuk drama bersiri ni akan mula pada 31 Ogos. Adakah topik-topik yang diangkat berkenaan dengan isu-isu semasa itu adalah pelbagai atau melibatkan satu-satu perkara yang khusus sahaja? Dalam drama ni sebenarnya kita pun menerbitkan drama ni berdasarkan kes-kes sebenar. Cumanya dalam drama Risiko ni, ceritanya adalah berpandukan kepada pasukan khas bahagian persikan kita, yang menyelesaikan isu-isu rasuah dalam tugas harian mereka. Okey, baik. Berkenaan dengan watak yang dimainkan oleh Namron sendiri, boleh kita kongsi lebih lanjut? Okey, dalam cerita Risiko ni saya bawa watak Megat. Dia seorang ketua operasi cawangan khas lah, risikan khas. Jadi watak saya ni dia di bawahnya ada lagi 4 orang. Kita dari setiap episod ke episod kita akan selongkarkan kes-kes yang berbeza lah. Pada masa yang sama
setiap episod itu bersambung juga tentang hubungan ataupun drama dalaman unit itu sendiri. Selain pada kes-kes yang diorang nak selesaikan. Kalau tengok tu macam konsep drama ni sendiri apa? Basic O ni sendiri memang action. Ya, bagi saya dia satu crime drama lah. Crime drama. Apa beza dengan drama-drama penguatkuasaan yang lain yang kita tahu dah pernah wujud sebelum ini? Satu kelainan saya rasa sebab kita ada macam polis, kita ada SPRM sekarang kan. Jadi kat sini kita bagi saya sendirilah, bila saya involve dan saya juga berharap penonton pun akan dapat benda yang sama, iaitu kita dapat memahami lebih dalam tentang isu-isu rasuah ini dan permasalahannya dan kenapa kita katakan bahawa rasuah ini satu jenayah. Walaupun dia tak bunuh orang, tak keluar darah, tak ini kan, tapi rasuah itu tetap satu jenayah yang berat. Dan sebagai seorang perisik tidak mengenakan sebarang uniform tapi pakai pakaian seperti orang biasa. Jadi dia nampak macam John Hannibal Smith di 18 macam tu. Bayangkan Charlie dan Giant Angels-nya macam itulah nampak dia tu. Macam itulah rupanya. Dan maknanya memberi mesej juga kepada kita semua, kepada masyarakat. Maknanya berpakaian biasa di antara kita dan mungkin Wan Syarina ni pun sebagai daripada perisik tersebut. Kita tak tahu. So, jangan buat sebarang kita tak tahu. Tak ada melintas ke apa semua tak ada. Okey. Datuk rasa berkesan apa kesan atau impak pendekatan macam ni dari SPRM sendiri menggunakan drama untuk memberikan kefahaman kepada masyarakat tentang tugas SPRM dan jenayah rasuah itu sendiri. Kenapa kita masih menggunakan drama untuk salah satu medium untuk kita menyampaikan mesej? Sebab berdasarkan kajian yang kita lakukan setiap tahun, iaitu kajian keberkesanan tindakan SPM, kita dapati daripada responden majoriti ataupun 70% daripada responden dalam kajian itu mengatakan mereka mendapat mesej berhubung dengan isu rasuah ni melalui radio dan TV. Jadi kita bila mana kita merasakan untuk menyampaikan mesej tu, kita gunakan medium drama yang kita olah daripada cerita ataupun kisah-kisah sebenar SPM. Kiranya contoh dalam bentuk drama tu lebih mudah mereka cerna daripada pendidikan secara langsung, advokasi secara langsung lah. Memang kira dengan drama sebegini tu kita merasakan mereka dapat memahami lebih tentang isu-isu rasuah dan kesalahan-kesalahan yang ada, dan dalam masa yang sama ni kita mengharapkan akhirnya bila mereka memahami, mereka dapat membantu SPM untuk kita menangani isu rasuah dalam negara kita. Dan segala aksi-aksi menerusi penggambaran drama bersiri ini ada diletakkan seorang koreografer untuk memastikan aksi-aksi ini berjalan. Jadi macam mana direka aksi itu bagaimana? Okey, kita ada koreografer kita, Wanji Aswandi. Dia juga berlakon dalam cerita ni, menjadi watak jahat utamalah dalam cerita ni. Jadi dia seorang ahli mempertahankan diri. Dia mahir dalam persilatan macam putih dan tapak wali. Jadi dia menggunakan koreografi berdasarkan kepada teknik-teknik dalam persilatan tersebutlah. Dan kalau kita lihat dari segi pemilihan pelakon sekarang ni, kegilaan adalah menjadi kegilaan dan trend juga untuk menampilkan muka-muka baru yang komersial, yang ramai peminat di media sosial ni untuk membarisi drama. Tapi kita lihat dalam RCO adanya nama-nama yang mempunyai weight dalam industri yang sangat besar seperti Namron, seperti Mahita Imran kembali dan membuatkan kita rasa wow, ini drama yang berbeza daripada yang lain-lain lah. Rasanya adakah itu boleh menjadi satu kaedah yang menarik penonton? Ya, saya rasa tindakan RTM sendiri, dia panggil artis seperti Fadilah Imraz, Nur Rahmat, maknanya artis yang kita katakan sebagai hardcore lah, dalam bidang tu. Orang teater ni. Jadi bila dia satu, bagi saya dia satu ensemble, acting ensemble yang sangat bagus dalam cerita ni, kerana everybody, semua orang nak
contribute, bagi sumbangan kepada memberi sumbangan kepada SPRM sendiri dan juga kepada masyarakat, society kita, kan? Jadi kehadiran diorang ni sebenarnya satu tindakan yang wajar atau bagus. Bila diorang panggil orang-orang macam ni, kita tahu diorang sangat di luar sana, diorang sangat besar nama diorang. Jadi secara tak langsung diorang sudi untuk membantu memberi, sebab saya beranggapan ini juga sebagai satu khidmat masyarakat yang kita boleh sumbangkan melalui kerja-kerja yang begini. Ya, benar. Baik, Datuk, adakah dari segi aspek pemilihan pelakon juga turut diberikan syarat oleh SPRM ataupun menyerahkan bulat-bulat kepada RTM? Sebab itu kita mengadakan penerbitan ni secara usaha-sama kan. Dari segi SPM-nya kita menyediakan bahan-bahan ataupun kira kes-kes tu. So kita olahkan secara bersama dengan RTM. Iaitu kita adakan kerjasama daripada 92 sehingga sekarang supaya usaha pencegahan rasuah ni bukan sahaja dilihat dilakukan oleh SPM tetapi oleh agensi lain juga dan juga termasuk juga masyarakat lah. Sebab isu rasuah ni bukan isu agama, bukan isu bangsa, bukan isu kaum, tapi isu kita semua. Jadi untuk kita menangani isu rasuah ni kita semua kena memainkan peranan masing-masing. Okey, kita nak tengok sedikit lagi sedutan drama Risiko yang akan ditayangkan pada 31 Ogos nanti. Yang pertama, tapi ini antara sedutan kisahnya, kalau sama-sama boleh saksikan. Kau ikut? Aku tak ikut. Aku datang nak jumpa Salina. What? Kita dapat bukti tentang kegiatan Datuk Mansur tentang acuan pistol tu. Jadi nak kena buat tangkapan hari ni. Maknanya lori hari ni tak boleh terlepas lah. Ya, untuk bahan bukti. Faham? Jom, Salina. Okay, let's go. Datuk Mansur, kami pada SPRM. Datuk ditahan atas tuduhan memberi dan menerima rasuah. Segala kata-kata Datuk hari ini akan digunakan sebagai bahan bukti mahkamah. Tahan dia. Awak juga ditahan. Selaka punya habis. Belot. Geng, tinggi lah ya. Saya tak tahu memang adrenalin saya tahapnya tinggi sikit hari ini ataupun memang sememangnya aura drama ini sangat besar sebab kalau kita tengok tu macam berdebar, macam rasa bangga pada juga Datuk Bila cakap tadi kan. Kami dari SPRM macam aksi yang orang kata memerlukan etika yang sepatutnya memang diberi nasihat atau garis panduan dari SPRM lah, macam mana nak bercakap dengan orang yang ditahan, nak tunjukkan lencana atau nak buat penahanan senjata yang digunakan ke macam mana? Ya, itu memang proses yang dilakukan oleh pegawai SPM bila mana menjalankan tugas. Maknanya sebelum kita nak menahan suspek kita kena introduce diri kita dengan mengemukakan kad kuasa kita lah. Itu merupakan SOP bagi pegawai penyiasat SPM lah dalam menjalankan tugas. Dan memang pegawai SPRM ataupun dari bahagian memang mengikut rapat lah penggambaran nak tengok betul ke tidak para pelakon ni melakukan. Ya, dalam kira drama yang kita adakan secara bersama dengan ATM ni kan memang kira pegawai kita turut serta terlibat membantu dari aspek-aspek teknikal tadi ataupun kiranya ada perkara yang berkaitan dengan tugasan kita tu untuk memberi nasihat yang sebenar lah. Dan kira one thing good bila mana pegawai kita mengikuti sama dalam penggambaran ni, kira pegawai kita pun secara dalamannya bila kita menerbitkan video pendek dan juga iklan kita pun boleh berlakon dah semua. Ilmu yang ada kan dipelajari bersama. Itulah dia dengan satu menarik juga tu. Betul. Dalam masa yang sama juga, adakah semua para pelakon yang menjadi perisik itu juga turut diberi pendedahan seni mempertahankan diri itu? Latihan macam mana? Kita tak adalah satu macam intensif punya latihan untuk koreografi tu. Tapi
kadang masa kita ada kat set tu kan, benda tu kita akan Wan Ji akan koreograf benda tu bersama-sama dengan pelakon. Secara keseluruhannya penggambaran bermasa berapa lama tahun lepas ni? Lebih kurang dalam sebulan lebih lah. Ya, dan sebelum penggambaran dilakukan ada juga yang melakukan penyelidikan, ada mungkin kelas bersama dengan SPRM. Ya. Kita sebab macam Datuk cakap adik, pegawai SPRM pun memang ada sekali dengan kita, dan diorang pun berlakon juga untuk watak-watak sebagai anggota-anggota SPRM yang lain. Jadi bila diorang sentiasa bersama dengan kita, jadi kita sentiasa merujuk pada dia orang. Boleh ke nak buat macam ni? Okey, ni ke macam mana? Okey, dalam situasi macam ni macam mana kita nak? Kita memang bukan 24 jam, tapi sepanjang semasa proses penggambaran tu dia orang memang sentiasa bersama dengan kita dan bagi kerjasama yang sangat saya boleh katakan macam sangat hebat lah. Kita dapat support yang sangat baik dari SPRM untuk membantu. Dan pengalaman Encik Namron sendiri dalam penggambaran ni, apa agaknya cabaran yang agak besar juga, dan ataupun mungkin momen yang diingati lah untuk drama Risiko. Saya kalau satu kenangan saya lah, saya ada salah satu scene dalam cerita ni, saya tak tahu episod berapa, tak ingat. Di mana ketika itu kita sedang meeting, adegan itu adalah adegan untuk perancangan. Kita buat perjumpaan, buat mesyuarat untuk merancang kerja kita. Jadi ada antara ahli-ahli saya, pegawai-pegawai bawah saya ni, dia macam berseluruh, macam tak serius ke apa. Dia macam ada satu momen itu saya rasa macam tiba-tiba dia macam memang marah betul. Betul-betul nak marah. Kerana dialog itu keluar dengan sendiri yang kita SPRM yang kita tak boleh. Saya dah tak ingat. Tapi ada datang sendiri yang macam seolah-olah rasa macam benda itu macam satu penghinaan terhadap bila dia orang tak laksanakan. Bila dia orang main-main, dia orang tak serius dengan benda yang dia orang kerjakan. Itu tak ada dalam skrip. Tapi director macam, saya marah betul dia orang tu, tapi bukannya marah sebagai pelakon ke pelakon as a character. Dan director macam terus macam dia ambil itu. Dia kalau dia lepas tu dia tebuk pun, dia punch in, pick up balik the same feeling and then the same dialogue. Babak tu juga. Ya, sebab benda tu macam sangat dia datang. Itu mungkin bezanya bila kita berlakon drama berbentuk penguatkuasaan macam ni lah. Berbanding drama aksi biasa kan. Okey, jadi boleh kita sama-sama tonton nanti mana drama berseri kerjasama RTM dan juga SPRM yang akan mula disiarkan pada 31 Ogos ini pada setiap Isnin pukul 9 malam di TV2. Pasti mengisahkan pasukan siasatan bernama Risiko yang terdiri daripada 5 orang perisik SPRM yang ditugaskan untuk menyiasat dan berbagai lagi isu-isu lah yang berkaitan. Okey, dan tentunya pada Datuk sendiri, mengapa perlunya para penonton rakyat Malaysia keseluruhannya wajib menonton drama ini? Kita mengharapkan dengan drama ini nanti para penonton lebih memahami fungsi dan tugas SPM dan dengan harapan terus menyokong SPM dan juga sekiranya ada perkara itu berlaku dalam situasi ataupun di sekeliling kita, boleh datang ke SPM untuk melaporkan dan membantu kita untuk menyiasat semua kes-kes rasuah yang berlaku. Mungkin daripada silakan. Sama juga saya mengharapkan semua penonton untuk menikmati sajian kami setelah kita berusaha. Dan apa yang saya boleh katakan bahawa kerja Wan Hafzam, pengarah untuk episod ini, sesuatu yang menyenangkan diri saya sebagai seorang pelakon yang bekerja dengan dia, dan shot-shot yang dia ambil pun sangat menarik, yang saya rasa mahal. Saya rasa kualiti dalam penerbitan filem Risiko ni sangat tinggi. Jadi rugi kalau tak tengok. Dan jangan main-main juga. Mungkin orang kita nampak macam orang biasa tu sebenarnya adalah bahagian risikan satu-satu jabatan penguasaan ke contohnya. Jadi jangan pergi samun botol minuman dari Kelabin CM. Betul? Ada kaitan.